A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey. Setakat ini ada 8 orang baru masuk. Okey. Terus kepada okey, kita masuk bahagian terakhir dalam topik ni. Okey, saya tengok dahulu PNP. Sepatutnya dalam minggu ni kita akan belajar sampai habis topik ni lah. Tengok dulu. So, minggu ni adalah minggu yang keempat. Yang keempat adalah habiskan topik prinsip penuli. So, minggu depan kita akan masuk temperature and heat lah. Okay. Bukan besok hari Khamis ni kita terus masuk pada temperature and heat. Okay. Terus kepada penuli prinsip. Okay, semua nampak clear dekat skrin. Nota nanti saya akan bincang. Dia akan cetak nota ni. Okey, apakah yang dikatakan prinsip Bernoulli? Prinsip Bernoulli mengatakan bahawa speed atau kelajuan cahaya yang bergerak akan meningkat dan tekanan di antara itu adalah berkurangan. Apabila speed pergerakan cahaya itu meningkat, maka tekanan di antara cahaya tersebut akan berkurangan. Bila dia meningkat, dia akan berkurangan. Okey, tengok tube uniform tube ni, seragam ni. Ini adalah ini adalah aliran air daripada pipe lah, ketika from the tap, daripada luar aliran air daripada pipe masuk melalui satu saluran ni. Kita ada 3 corong kat sini, dinamakan 3 corong A, B dan C. Ini adalah paras air, tekanan yang sama. Iaitu apabila satu lagi ditutup dengan menggunakan gabus. Jika ditutup, tekanan adalah sama. Okey, bila misalnya kita tengok tekanan sama adalah paras air P dan Q adalah di paras yang sama. Okey, when a uniform tube with one end stop, maknanya pada satu bahagian ni telah ditutup, masukkan air ni. Okey, tekanan sama, maknanya paras air adalah sama lah ni. Dan is filled with water, maknanya kita tutup satu ni dan kita penuhkan air. Okey, paras air sama. The level in all 3 vertical tube are the same. Maknanya paras air pada kesemua ketiga-tiga bahagian tube A, P, Q dan C, R ni adalah sama. Okay. Ada same. Maknanya samalah. Ini bermakna water pressure A, tekanan air pada A, tekanan air pada B dan tekanan air pada C adalah sama. Tekanan air ketika pada A, B dan C adalah sama. Okey, ini pada keadaan awal lah. Apabila bahagian ini telah ditutup. Satu bahagian N telah ditutup, maksud tekanan air pada A, B dan C adalah sama. Manakala paras dia pun sama. Paras P, Q, R ni adalah sama. Okey, sama. Okey. Seterusnya, apabila bahagian gabus tadi atas ni telah dibuka, maka air tersebut akan mengalir keluar. Bila mengalir keluar, when the stopper is removed, bila kita cabut
dia punya bahagian penutup tu, is found that water level are decreasing. Maknanya kita tengok sini, aras air tersebut akan berkurangan from P, Q to R. Daripada P, Q, R dia akan turun. Tapi yang pada turun tu, bahagian R turun dulu. Okay. Water pressure at A, maknanya tekanan air pada A lebih besar daripada tekanan air pada B dan lebih besar daripada tekanan air pada paras C. Tekanan air A bahagian A ni lebih besar daripada B dan B pula lebih besar daripada C. Ini disebabkan air mengalir daripada kawasan tekanan tinggi kepada tekanan rendah. Air mengalir daripada tekanan tinggi kepada tekanan rendah. Tekanan tinggi dia akan flow ke situ. Disebab tekanan air pada bahagian A lebih besar daripada B, lebih besar daripada C. So A lebih besar daripada C ya. Daripada C pula kurang daripada A. Okay. Tengok arah aliran ni lah. Katakan air ni ke sini, kalau dari sini keluar sini, maknanya bahagian C lebih besar. Okay. Saya boleh di situ. Okay. Venturi tube. Yang tadi dipanggil uniform tube. Okay. Venturi tube. Okay, kita masuk venturi tube. Apabila venturi tube with one end stop is filled with water, okay, sama juga. Tetapi dia punya kedudukan atau bentuk tube ni sebenarnya tak sama. Okey, kat sini katakan dia punya jari ataupun diameter pada X ni sama dengan Z, tetapi bahagian Y ni lebih kecil jari dia. Jari tube pada bahagian Y lebih kecil daripada X dengan juga Z. Okey, itu panggil venturi tube lah. Jadi pada permulaannya, okey, tekanan air pada X, tekanan pada Y dan Z adalah sama. Tekanan bagi X, Y dan Z adalah sama bagi venturi tube walaupun diameter tube pada bahagian X dengan Z sama, manakala bagi Y ni lebih kecil diameter dia berbanding. Macam mana tahu sama? Tekanan mana paras air pada D, E dan F adalah sama. So tekanannya adalah sama pada ketika bahagian hujung salah satunya telah ditutup dengan gabus. Okay. Tetapi apabila stopper tersebut telah dibuang, is found that the water level at the lowest at Y and the highest at X. Maknanya paling cepat keluar ialah pada bahagian Y, bukan pada bahagian F. Okey, kita dapati bila kita cabut stopper ni, kadar aliran air akan keluar macam biasa, tapi pada bahagian E ni lebih cepat turun. Okey, maknanya kat sini kita tengok water pressure at X lebih besar daripada Z dan water pressure pada Y adalah paling kurang. Okey, sebab apa? Tengok bawah dia. The tube cross section at Y is smallest. Maknanya seratan rentas, okey, maknanya jari ataupun diameter pada Y adalah yang paling kecil. Oleh itu, water travel at the fastest velocity and tube Y. Maksudnya itu, air bergerak lebih pantas, laju lebih pantas pada tube Y. Bila lebih pantas tube Y, maknanya kadar alirannya lagi laju lah. Mana pergerakan air lebih laju. Okey, contoh macam ni lah, bahagian empangan. Empangan ni, dia satu besar kan. Bila kita empang dia, kita tutup empangan atau dalam bahasa punya dam lah. Okey, empangan air, dam tu. Mana kita nak dapatkan high speed water tu, kita kecilkan dia, kita lalukan dia bahagian satu kawasan yang saluran yang kecil supaya dapat memusingkan turbine, memusingkan turbin. So dekat situ kita nampak aliran air terlalu laju. Okey, mana tekanan rendah, aliran air terlalu laju. Maknanya kita kecilkan saluran supaya air itu bergerak lebih laju. So, therefore water travel at the fastest velocity
at tube Y. Maknanya air bergerak sangat laju pada tube Y. Therefore, the pressure Y is the lowest. Oleh itu, tekanan pada Y adalah yang paling rendah. Okay, tekanan. Sebab apa? Dia punya cross section ataupun dia punya diameter ataupun jari adalah yang paling kecil. Bila paling kecil, cecair ataupun air bergerak akan agak laju kat situ. Bila laju, keadaan tekanan dia rendah dan cepat keluar. Okay. The water velocity in the tube X, okay, and Z are the same. Maknanya hal laju air pada tube X dan Z, X dengan Z adalah sama kerana mereka mempunyai same cross section area, luas kerata rentas yang sama. Mana tekanan pada X dengan Z sama. Tetapi, however, the pressure gradient still decrease from D to E, F, which why the water level Z is still lower than X. Maknanya ke sini kita tengok ada aliran dia F luar dulu lah berbanding D. Sebab tapi tekanan adalah sama. Tekanan adalah sama disebabkan luas kerata rentas adalah sama, tetapi kadar aliran dia keluar pada sini, so F akan keluar dahulu berbanding D. Tetapi disebabkan bahagian Y ni kecil, so Y akan lebih cepat keluar lah kadar aliran dia. Okey. Setakat ini, ada apa nak tanya tak? Ada apa nak tanya, sila angkat tangan dan on-cam mic. Silakan. Saya tak pasti awak dengar atau tidak suara yang jelas. Pasal saya cakap seorang. Muhammad Haikal on mic. Muhammad Haikal on cam mic. Ya, Encik. Macam mana, faham tak faham? Faham, Encik. Faham. Okey. Suren Karen on mic. Ya, Tuan. Macam mana? Clear tak? Dah clear, Tuan. Okey. Nurul Aisyah. Nurul Aisyah. Nurul Aisyah. Ya, saya. Macam mana? Setakat ni boleh. Faham. Okey. Kita teruskan lagi. Okay. For Bernoulli principle to apply, the fluid is assumed to have this quality. Untuk kita tengok untuk bagaimana prinsip Bernoulli ni bekerja, kita kena assume, kita kena anggapkan cecair itu mempunyai quality ini. Maknanya ini adalah ciri-ciri bagi cecair tersebut. Okay, untuk macam mana kita nak applykan prinsip Bernoulli ni, kita kena assume, kita kena anggapkan cecair tersebut mempunyai ciri-ciri quality ni. Yang pertama apa? Fluid flows smoothly. Maknanya cecair tersebut bergerak secara yang lebih lancar lah. Tak terlalu pekat sangat, terlalu dekat sangat. Tak bolehlah dia nak keluar. Okay, kita ambil assume pakai air biasa lah. Air pipe, tap water semua tu. Maknanya kadar pengaliran dia adalah lancar. Okay. Pengaliran secara lancar. Okay. Fluid flow without any swirl. Swirl ni macam dia berpusing, berputar-putar. Maknanya dia smooth saja keluar. Okay. Bukannya macam mesin basuh kan, kalau kita buka dia pusing, air dia apa? Berpusar. Okay. Bukan berpusar. Tak berpusar. Okay. Dia keluar secara lebih smooth. Okay. Fluid flow everywhere through the pipeline. Maknanya dia menerusi keseluruhan pipe. Okay, pipe ni dia akan keluar ni lah. Bukannya berbawah saja, atas saja. Dia akan memenuhi ruangan dalam pipe tersebut. Kadar pengaliran dia.
Dan seterusnya, fluid has same density everywhere. Mana ketumpatan air tersebut adalah sama pada bahagian-bahagian yang tertentu. Okay, pada line kecil ke, line besar ke, sama ketumpatannya, tak berubah. Okey, di cahaya tersebut. Okey. Okay, sebentar saya nak ambil attendance. Attendance dekat ni ada 11, maknanya ada yang tak datang. Okey, saya kira tak datang. Okay, saya create attendance. Oh, ada berapa ini? Okay. Application dia. Di manakah prinsip Bernoulli ini digunakan? Aplikasi dia. Yang pertama, insecticide spray, maknanya spray untuk serangga ni. Bagaimana dia berfungsi. Okey, ni gambar raja sebelah dia. Ada satu plunger. Plunger macam, plunger ni apa? Plunger ni apa? Ada siapa boleh beritahu? Tak ada ke? Apa masuk plunger? Cepat. Apa masuk plunger? Hari Krishna. Apa masuk plunger? Hari Krishna. Apa masuk plunger? ஐயோ நீ ஃபுல்லா ஆன்லைன் கிளாஸ் தான் ஆன்லைன் கிளாஸ் தானா இல்ல சொன்ன நடுவுல கிளாஸ் இருக்கு நான் சொல்லிருக்கேன் இது வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் இருக்கு இன்னைக்கு Hari Krishna. Apa tak? இன்னைக்கு வருது சோ அடுத்த நாள் நாளைக்கு அதனால ரெண்டு பேர் கேன்சல் பண்ணாங்க ரெண்டு கிளாஸ் ஒரு கிளாஸ் ஓடிட்டு இருக்கு Hari Krishna off the mic. தெரியாது நாளைக்கு கூட இதெல்லாம் இது பண்ணி ஆன்லைன்லயே போனாலும் போலாம் ஆனா நிச்சயம் இல்ல ஆனா இப்ப எனக்கு சொன்னா தானடா எதுவும் செய்ய முடியும் இப்ப அப்பா வந்து ஒரு வேலை இருக்கு சொன்னா இப்ப நீ ஆன்லைன்னா கேள்வி போயிடலாங்க இல்லன்னா அவ்வளவு தூரம் போயிட்டு திருப்பி ஓடிட முடியாது Tolong off mic. Someone tolong kalau ada dekatan dia. Parati. Hari Krishna off mic kalau tak nak jawab. Hari Krishna off mic. Okey, Rati. 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 Surenteren. Ya Tuhan. Apa masuk plunger? Plunger ni apa? Tak tahu. Tak apalah, nanti awak cari sendiri dan cari sendiri maklumat dalam mana-mana, Wikipedia atau apa ke. Okey, off mic. Okey, kita teruskan. When the plunger is pushing in, mana kita tarik, kita tolak, tolak, kita tolak ke dalam plunger ni. Bila kita tolak ke dalam, the air flow at high velocity, maknanya udara bergerak pada kelajuan yang tinggi. Okey, udara, ni udara ya. Bergerak pada kelajuan yang tinggi. Velocity dia tinggi menerusi nozzle. Ini nozzle. Dia depan ni nozzle. Kita tolak dia. Of course lah dia punya udara ni dalamnya ada air dengan high speed yang tinggi.
The flow of the air, the high velocity create a region. Okay. Kelajuan udara yang tinggi tersebut akan mewujudkan satu kawasan yang tekanan rendah di atas metal tube. Ini metal tube. Dekat sini apabila kita tolak dia dengan kelajuan yang tinggi akan menghasilkan satu kawasan di mana kawasan atas metal tube ni, atas pada sini jadi low pressure. Maknanya kita wujudkan satu kawasan tekanan rendah pada atas metal tube. Okey, kawasan tekanan rendah. Jadi tekanan sini tak sama. Kat dalam ni tekanan tinggi, kat tekanan rendah akan menyebabkan cecair tersebut akan keluar. Okey, tengok ni. The higher pressure of the experiment air bertindak, okey. Maknanya tekanan yang tinggi, okey, pada kawasan dalam ni, okey, of the atmospheric air act on the surface of the liquid. Dia akan bertindak pada permukaan cecair ni. Okey, tekanan yang tinggi akan menolak cecair ni, okey, masuk ke dalam metal tube dan keluarlah. So ini adalah prinsip kerja bagi spray serangga ni. Kita spray racun ke apa ke. Okay, bila kita tolak ini, kita mewujudkan satu kawasan di mana udara bergerak dengan kelajuan yang tinggi menerusi nozzle. Okay. Yang ni bukannya macam dia sedut air tembak, dia sedut udara saja. Dia tembak udara ni mewujudkan tekanan berbeza kat sini. Tekanan dalam dan luar ni tak sama. Yang di dalam tekanan tinggi, di luar tekanan rendah. Perbezaan tekanan ini menyebabkan ada aliran cecair. Okey. Perbezaan tekanan di dalam dan di luar daripada bekas ni mewujudkan pergerakan cecair. High speed. Okey. On the surface the liquid insoluble causing it to rise up the metal tube. Okay. The insecticide leave the top of the metal tube to the nozzle as a fine spray. Nampak macam simple, kita tarik tolak je kan. Tapi nak tunjukkan dia bekerja adalah begini lah. Okay. Daripada plunger ni sendiri bertindak menghasilkan satu tekanan yang berbeza di antara di dalam tank, di dalam bekas ni dengan di luar. Okay. Okay. Nak lebih awak cek sendiri makna lah. Okay, yang seterusnya adalah carburetor. Ini pada part motor sekarang lah. Dengan motor masih still pakai carburetor, ada yang pakai injection. Dengan kita pasal carburetor. Kereta pun kebanyakan dah pakai injection, dia tak pakai carburetor. Okay, apa fungsi carburetor? Carburetor mencampurkan petrol dan udara. Okay, dia mencampurkan petrol dan udara untuk pembakaran di dalam silinder enjin. Okay, dicampur, mix up dia punya petrol dengan air dengan ratio yang tertentu lah. Dia bukan 1:1, adalah petrol berapa, air berapa. Dicampurkan dan dihantar kepada dalam silinder untuk pembakaran. Saya tak nak cerita lebih lanjut tentang enjin. Ini awak akan belajar nanti sendirilah dalam subjek engineering atau mechanical pun tentang ni, kalau awak ambil bidang mechanical. Okay, tugas carburetor yang saya nak terangkan ialah dia mencampurkan udara dan petrol untuk tujuan pembakaran dalam silinder enjin. Apabila udara melalui narrow path, maknanya udara melalui kawasan yang begitu sempit, udara melalui kawasan yang sempit, the velocity increase, maknanya laju dia akan bertambah. Sama lah kan, bila kawasan yang tersempit dia akan lalu dengan laju sebab dia nak keluar daripada kawasan yang sempit tersebut. Laju dia akan meningkat. Okey, kecuali inilah, kecuali kat jalan raya kan. Dalam yang luas ni lebih laju, bila sampai ke sempit dia dah slow. Jadi dia lain. Okey. Jadi the velocity increase. Maknanya kat sini laju dia meningkat, just the pressure decrease.
Okey, ingat bila halaju dia meningkat, tekanan dia berkurangan. Halaju meningkat, tekanan dia berkurangan. Okey. X is an area of low pressure. Maksudnya kawasan X ni adalah kawasan di mana tekanan dia rendah. Okey. Sekali lagi saya cakap, bila halaju tinggi, bila halaju tinggi, tekanan dia rendah. Bila halaju dia rendah, tekanan dia tinggi. Kita balik lagi lah. Pada tekanan atmosfera, which is greater, maknanya lebih besar daripada tekanan yang ke dalam tu, push the petrol out from the jet. Petrol air mixed in create a spray. Maknanya pada tekanan atmosfera, maknanya tekanan sekarang lah, satu atmosfera ni, maknanya tekanan kita ni lebih besar daripada tekanan kat dalam X tersebut. Bila dia lebih kecil, maka dia akan menolak, push the petrol out from the jet. Maknanya dia akan menolak petrol tersebut keluar daripada jet dan menyebabkan petrol dan udara tersebut akan bercampur dan menghasilkan spray. Okey, macam satu campuran air dan udara dengan petrol menyebabkan satu spray. Itu yang kita hantar ke dalam silinder. Okey. Okay. Kalau tak faham, awak ulang baliklah video ni, dengar balik saya cakap tentang. Okay. Seterusnya adalah pelindung bangsa. Yang ni awak dah belajar di sekolah buat eksperimen sains. Okay. Pelindung bangsa. Apabila bahagian pembakaran ni disambungkan pada gas supply. Okay. Pada gas supply ni, gas supply dah. Gas source ni daripada tong gas dan sebagainya. Gas sini di bahagian sukan udara, gas. The gas flow pada high velocity. Dia akan masuk dalam keadaan halaju yang tinggi. Menerusi narrow passage. Okay, bahagian dalam ni lah. Menerusi in the burner menghasilkan kawasan tekanan yang rendah. Okay, sebab apa? High velocity menghasilkan tekanan yang rendah. Manakala bahagian luar pada udara kat luar ni adalah atmospheric pressure, maknanya tekanan udara kita sekarang. Okay. Kita atmospheric sekarang ni adalah satu lah, atmospheric, maknanya tekanan di dalam tu lebih rendah. Bila lebih rendah, halaju dia tinggi. Okay. Dia mix, draw in and mix to gas, maknanya dia campur kedua ni, dia akan menghasilkan high speed lah. The mixture of gas and air enable to the gas to burn completely. Campuran udara dan gas dan udara. Gas dan udara membolehkan gas tersebut dibakar secara penuh, secara sempurna lah, to produce a clean, hot and smokeless flame. Hasilkan pembakaran yang bersih, panas dan tidak berasap lah. Smokeless flame. Itu pelindung bangsa. Okay. Okay, seterusnya aerofoil. Okay, masuk aerofoil. As an aerofoil shape cuts through the air, maknanya ini adalah bentuk sayap kapal terbang. Kita tengok bentuk potongan bahagian tepi tu, sisi tu. Okay, saya tunjukkan dekat belakang. Aeroplane tunjuk. Okay, ini benda gambar tadi sama-sama. Okay, sekejap saya tunjukkan dekat mana sebenarnya. Ini adalah bahagian sayap dia ni. Okay.
bahagian sayap ni yang kita nak cerita sekarang. Nampak tak bahagian gambar ni? Bahagian sayap ni. Bentuk sayap ni adalah bentuk ini. Okey. Ini sebab kalau misalnya macam awak kapal terbang nak mendarat, jadi okey. Ni bentuk sayap tu, mana kita tengah terbang macam mana, nak mendarat macam mana. Okey. Dia lebih detail lah. Low chamber, low drag, high speed. Okay, high speed macam mana dia lagi panjang. Okay, low speed macam mana bentuk dia. Benda ni bentuk-bentuk sayap ni akan berubah lah. Okay. Aerofoil ni bentuk sayap akan berubah. Kalau boleh baca nampak. Besarkan lagi. Okay. Ini katakan low chamber, low drag, high speed, thin wing section suitable for race planner. Maknanya untuk fighter bentuk sayap dia macam ni. Kita tetap bentuk potong macam kita potong rentas bagi sayap sebelah kiri atau kanan. Okey. Untuk macam ni pula untuk low speed. Okey, untuk transport, untuk kapal terbang biasa macam ni lah. Tapi kalau untuk pejuang, dia punya sayap dia kena lagi panjang macam ni. Okay, dia akan bentuk high speed. Okay, kalau yang bentuk macam ni pula, okay, untuk low speed, mungkin untuk mendarat. Okay, kalau yang ni untuk high drag, okay, dan sebagainya. Okay, aerofoil. Aerofoil shape cut through the air, the flow of the air over the top travel faster and create a region to low pressure. Okay. Udara yang lalu atas ni, dia akan membentuk satu kawasan dipanggil low pressure. Bila low pressure ialah tekanan rendah. Bila tekanan rendah, kita terus ingat speed udara tersebut laju. Okay. Bila dia laju, dia akan mengangkat beban. Okay. Bila dua sayap ni boleh mengangkat, badan dia akan mengangkat bodi kapal terbang sendiri. Manakala pada bahagian bawah, dipanggil udara yang lalu bawah ialah secara kelajuan rendah. Bila kelajuan rendah, dia menghasilkan high pressure. Okay. Jadi bentuk-bentuk sayap ni, bila kita compare dengan ni, dia akan membentuk kelajuan yang tertentu lah. Semasa macam berada di atas udara, pada di atas, bentuk sayap dia tak sama dengan biasa dia nak mendarat. Kalau siapa yang pernah naik kapal terbang duduk kat tepi, kita nampak bila dia nak mendarat, bahagian hujung ekor ni dia akan turun ke bawah macam ni. Okay. Dia akan turun ke bawah. Jadi maknanya dia akan nak memperlahankan pergerakan terbang tersebut. Kalau perasan siapa yang pernah naik, yang tak pernah naik boleh naik. Okay, tengok macam mana pergerakan sayap ni. Semasa dia dah terbang macam mana. Bila dia tengah terbang, dia sayap ni akan dipendekkan. Dipendekkan menyebabkan dia high speed. Okay. Maknanya low pressure kat sini. Okay. Kalau macam ni kita turunkan dia semasa kita nak mendaratkan dia. Okay. The difference between the pressure at the top and the underside of the wing menyebabkan, okay, perbezaan di antara tekanan atas dan bawah ni, perbezaan dia dan rupa bentuk aerofoil ni akan menyebabkan dia akan menghasilkan pergerakan upward force. Okay, collar lift. Lift maknanya dia terangkat lah, which help the plane to take off. Okay, bentuk macam ni untuk take off, untuk mendarat, untuk landing, bentuk dia berubah lah. Okay. Okay, itu sahaja untuk topik 1. Okay, insyaAllah pada hari Khamis nanti, waktu dekat lab science, kita akan terus masuk ke topik 2. Okay. Boleh onkan kamera semua tak? Saya nak tengok. Boleh on kamera semua? Saya tengok pastikan semua ada ke tidak ni. Okay, yang lain. Saya jangan sekali lagi attendance. Mana yang lain onkan mic. Semua dekat poli ke, ada yang kat rumah lagi. Yang tak sampai lagi ada 2 orang.
Okey. Wah, dia tadi baring pun ada. Okey, kalau tak ada apa soalan Kalau ada apa-apa lagi awak boleh bawa masuk ke kelas nantilah. Kalau tak ada apa-apa kita stop kat sini. Kita jumpa pada hari Khamis. Sorry.